Dia tak mengaku Rasulullah. Dia panggil wahai Muhammad, ya Muhammad. Tapi dia sebut Muhammad tu betul ya tuan-tuan. Kalau kita pula sebut Muhammad tu tak betul. Kita panggil Muhammad ya. Mana idgham ma'al ghudah dia pergi ke mana? Oh, tak apalah, panjang cerita. Muhammad, min tu bersabdu, bunyi dia Muhammad. Ya Muhammad, kata Abu Jahal, apa yang kamu nak sampai lagi kepada kami? Dengan beraninya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Jahal, dia kata ada. Apa beritanya? Apa isunya? Kalau kita orang sekarang lah, kita kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malam tadi saya telah diisrakan ke Palestin. Masya Allah tuan-tuan. Khabaran ini bagi Abu Jahal ini ada can, dia kata. Dari segi tindakan politiknya, ini ada caranya aku nak menjatuhkan Muhammad ni, nak malukan Muhammad ini di depan orang ramai. Ya Muhammad, bolehkah kita padah? Fahamkah padah ni? Padah ni kalau orang panggil makan kenduri, tempat saya kita padah. Suruh datang makan kenduri, itu dia panggil padah. Ya, padah ni lain makna pula, setengah tu ada. Boleh kita panggil ke semua orang-orang di Mekah ni supaya kamu ceramah dengan mereka, kamu khabarkan kepada mereka tentang kamu pergi Isra. Tujuan Abu Jahal ni bukan nak menolong Nabi, tapi tujuannya ialah untuk nak memburuk-burukkan Nabi. Sebab ini perkara mustahil pada adatnya. Mustahil boleh sampai ke Palestin, pergi malam, balik tengah malam, akhir malam. Ini mustahil. Kalau sekarang kita tak kata mustahil lagi dah, sebab teknologi ada depan kita. Naik kapal terbang, ya, pergi ke Palestin, balik, pergi lebih kurang 1 jam, balik lebih kurang 1 jam, sampai. Tak jadi mustahil. Tapi pada masa itu belum ada apa-apa kemudahan. Bagaimana boleh pergi dengan cepat ni dan balik pula? Nabi tak cerita naik ke langit tuan-tuan. Itu pun dari segi politiknya tuan-tuan. Kalau cerita terus naik ke langit, lagilah balak. Inilah dia panggil fitnah. Kerana kita kena belajar betul-betul ni. Bab Isra' Mi'raj ni bukan jangan ceramah saja, tapi ini saya nak rekas-rekas saja pada masa kita suntuk. Panggil semua pakat datang. Orang kafir pun datang, orang Islam pun datang juga. Ada yang dah lama Islam, ada yang baru masuk Islam. Masing-masing tercengang-cengang. Bila Nabi berdiri di atas batu menyampaikan khabar berita begitu, lalu goyang-goyang tangan sebahagiannya. Ada setengah tu tunduk, tak tahu nak cakap apa lagi dah. Dipanggil dalam ilmu tauhid perkhabaran yang mencari akal. Maksudnya yang mencabar akalan kita ini. Tengah tu duduk dia, ni orang Islam. Orang kafir kata no. Tak kata no lah, saya lah kata. No. Bantah. Ada yang goyang tangan. Apalah Muhammad, gila ke? Sedangkan pada awalnya Nabi kata, kalau saya khabar kata bahawa di balik bukit sana ada tentera yang nak menyerang kita, ada musuh-musuh yang hendak menyerang kita, mereka kata kami percaya sebab kamu tak pernah berbohong. Kamu tak pernah berbohong.
Kami percaya. Bila dicerita Isra tu saja, terus mereka mencabar di goyang tangan lah macam ni. Begitu. Ada yang tunduk, ada yang macam-macam. Ramai ni orang datang di Kaabah tu, tuan-tuan. Kita kalau pergi ke Kaabah tu, cuba ingat balik sejarah yang saya cerita ni. Kita duduk tawaf tu tawaf lah, tapi ingat sejarah tu sama. Kita duduk seseorang, kita ingat Allah, di sinilah tempatnya Rasulullah berjuang. Orang Rasulullah didustakan oleh umat dia sendiri. Sudah jadi hingar bangar lah majlis itu. Tidak tentram lagi dah. Tak tahulah pula kalau dibagi teh tarik pun dia sejak sikit. Tapi Nabi tak buat macam itu. Siapa yang percaya, saya bagi RM500 satu orang. Nabi tak buat macam itu. Ini nama perjuangan. Siapa yang percaya, sila maju ke depan. Saya bagi RM500, cek 500 siap. Cash check. Tapi Nabi tak buat begitu. Walaupun apa pun juga, dia tinggal terus menyampaikan, terus menggalakkan orang supaya percaya kepada apa yang disampaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak boleh nak kata apa lagi dah. Sebab penyokong kuat dia belum datang. Siapa agak-agaknya penyokong kuat ni, tuan-tuan? Siapa ingat? Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq. Tengok ya, ini kita jangan kata zaman Nabi dulu tak ada politik, tapi tak ada nama politik, tapi berpolitik tu ada. Kata seorang daripada sahabat Nabi ni, dia kata ya, kenapa kita tidak panggil Abu Bakar bersama? Yang kita tahu Abu Bakar adalah seorang yang rapat sangat dengan Nabi. Susah payah segala-galanya dia rapat dengan Nabi. Maka berlarilah seorang sahabat ini pergi ke rumah Abu Bakar. Abu Bakar ada di rumah. Wahai Abu Bakar, dia kata, apa nak jadi dah sahabat kita ni? Orang kita dibohongi oleh Abu Jahal dan kuncu-kuncunya. Apalagi nak kata, tuan-tuan, bergegaslah Abu Bakar menuju ke Masjidil Haram. Bila sampai di sana, orang pun tanya dia, wahai Abu Bakar, tujuannya tanya Abu Bakar itu, tujuannya supaya Abu Bakar juga menafikan, membohongi cerita Nabi itu. Di segi tindakan politik dipanggil. Ada dah, tuan-tuan, jangan segan nak sebut politik. Politik ni memang ada di mana-mana. Ya? Kita masuk air dalam cawan kita minum pun politik juga. Kenapa tak masuk batu? Ya tak? Tindakan politik tu ada dua blok lah. Blok yang pertama yang dipimpin oleh Abu Jahal, Abu Lahab dan macam-macam abu lagi. Dan yang lain lagi itu ialah sepihak Islam. Abu Bakar dengan tegas yang berkata, bila ditanya, wahai Abu Bakar, bagaimana ni sahabat kamu ni menceritakan bahawa dia malam tadi pergi Isra, merayyuka, apa pandangan kamu? Orang putih kata apa? What you think ke apa? Begitulah lebih kurang lah, no? Bahasa tak ada apa. Ada orang kata kalau mengaji bahasa Inggeris dalam masjid tak boleh. La ilaha illallah. Ini pun sempit juga ni.
Mengaji sains, teknologi, matematik budak-budak dalam masjid boleh tidak? Boleh, tak ada masalah. Ilmu Allah. Hanya belajar ilmu sihir je dilarang. Belajar dalam masjid. Saya nak buat gelanggang belajar ilmu sihir, ramai orang datang. Tak boleh. Walaupun ilmu tu dihormati, tapi ilmu tu akibatnya menyesatkan orang. Okeylah. Tadi tanya siapa? Abu Bakar. Kita nak kena jadi macam Abu Bakar lah nanti. Bila ditanya kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, apa pandangan kamu? Ini sahabat kita ni, kawan kerapat kamu ni, dia mengatakan malam tadi dia pergi ke Palestin, balik pada pagi ni juga. Sebelum pagi lagi dia dah balik dah. Maksudnya awal pagi. Jawab Saidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, kalau Muhammad ini, ini poin. Kalau Muhammad ini dia dia cerita dia pergi ke Palestin, memang saya percaya. Tapi kalau dia cerita pergi ke kaki langit sekalipun, saya percaya juga. Maka barulah kembali pulih orang-orang yang lemah iman, walaupun ada juga yang murtad. Walaupun tenang balik majlis itu oleh Abu Bakar. Maka Sayyidina Abu Bakar ini digelarkan orang As-Siddiq. Bukan nama saja Muhammad Siddiq, tapi pembohong besar. Dia tak nak macam itu. Dia Muhammad Siddiq atau Sadiq, tapi dia adalah orang yang memperjuangkan Islam, orang yang memperjuangkan kebenaran. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu digelar di situlah tuan-tuan. Bukan senang nak dapat gelaran As-Siddiq ini tuan-tuan. Kita pun nak make syafaat sikit, cucu kita, anak kita Muhammad Siddiq. Tapi jaga-jaga, jangan nama saja indah, tapi perangainya ya Allah, maaf-maaf cakap. Begitu. Muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah, dia tak cerita naik ke langit. Sebab kalau cerita naik ke langit sampai Sidratul Muntaha semuanya, lagi geger lah orang Kelantan kata. Memang bising, memang tak boleh nak percaya, mencabar akal. Sebab itu dalam ilmu tauhid tuan-tuan, kita ni nak mengemaskan agama kita ni kena belajar tauhid lah tuan-tuan. Banyak guru-guru yang mengajar tauhid. Kita belajar sifat 20, kita belajar hukum. Saya nak terang dari segi hukum yang nak kaitkan dengan cerita ini. Hukum syarak, wajib, sunat, lagi haram, makruh, harus. Kalau nak tambah lagi, sah, batal. 7. Hukum akal, dah tak tahu dah. Ini ceramah sampai ke pagi pun tak boleh fahamnya. Kena poinnya ni kena faham. Ya, wajib, mustahil, lagi I don't know lah. Wajib, mustahil, harus. 3. Hukum akal. Hukum adat, wajib, mustahil, harus. Sama juga. Jadi dalam konteks Nabi pergi hijrah ni, kalau di segi adat mustahil, hukum nature, hukum kebiasaan mustahil. Tapi kalau di segi hukum akal, tak boleh kata mustahil, sebab itu kuasa Allah. Begitu bah. Dia kuasa Allah ni lebih laju daripada itu pun boleh.
Sebab itu dalam Quran disebut subhanallazi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah Ta'ala yang menjalankan hambanya, yang menjalankan hambanya. Ada orang cerita, buat misal nak bagi percaya ni, katalah kita ni pergi ke mana, pergi ke Sarawak lah atau Sabah. Kemudian seekor semut yang ada dalam poket kita ni, kita pun tak sedar, sampai dia ke Sabah juga, Kota Kinabalu. Bila sampai di Kota Kinabalu, dia pun turun daripada situ, dia cerita dengan kawan-kawan dia, semut-semut di sana. Satu geng lah, sebab semut ni dia bilang semut hitam, semut merah, macam-macam. Jadi semut ni dia cerita dengan kawan-kawan dia, malam tadi saya di Kuala Lumpur, siang hari ini saya dah berada di depan tuan-tuan. Semut kecil ni, boleh percaya tak? Itu akal. Kalau kita percaya tak? Tak percaya tak? Mana boleh semut boleh berjalan pergi sampai ke Sarawak, Sabah tu. Tu mendekat tu. Kalau naik kapal terbang jet, maknanya Boeing 2.5 jam direct. Kalau transit di Kuching ke di mana ke, mungkin ada 3 jam juga lah, lebih kurang. Sebab itu dulu saya duk ulang alik situ dulu. Saya tahu cerita tu. Tak apalah, tak penting. Kata si semut ni, kawan-kawan, dia naik ceramah di atas batu di mana-mana. Malam tadi saya telah Isra dari Kuala Lumpur ke Kota Kinabalu. Pagi ini saya sampai di sini, atau tengah hari ini saya sampai di sini. Kata kawan-kawannya yang tak beriman ni, yang kepala batu ni, kawan dia, kawan semut ni, apa you gila ke? Begitu. Bukan saya kata, semut kata. Dia bercakap bahasa semut lah. Ayu gila ke? Biasa semut ni dia campur bahasa dia. Orang putih, Perancis, Cina, semut. Kata dengan semut di Sabah sana, awak ni gila ke? Mana boleh? Mustahil, kata semut di sana. Mustahil macam mana saya ada di sini? Mustahil. Sebenarnya kamu datang lama dah, ataupun kamu tak datang pun, kamu menyamar saja semut di sini, kamu menyamar semut Kuala Lumpur. Contohnya, sebenarnya bukan begitu. Semut tu pergi malam tadi, dia naik kapal terbang, masuk dalam poket orang. Begitu. Semut, dia masuk dalam poket kita, kita naik kapal terbang, dia pun jalan sama lah. Lebih kurang begitulah sebagai hujah akalnya. Dia sampai Kuala Lumpur, dia sampai di Kota Kinabalu, dia tumpang orang, bukan dia yang berjalan. Bila orang itu turun di lapangan terbang, dah pergi tidur di hotel, dia pun pergilah kepada stadium di sana. Dia dakwalah, kata saya datang dari Kuala Lumpur. Dia cerita dengan semut-semut di sana. Semut dia kata, oh no. Begitulah lebih kurang. Apa nak cerita? Al-Quran menceritakan bagi kita orang beriman, subhanallazi asra bi'abdihi, maha suci Allah yang menjalankan hambanya. Menjalankan ini, mana Allah yang menjalankan, bukan kodrat jalan kaki Nabi sampai ke sana. Itu pahamannya.
Zahirnya Nabi yang berjalan, tapi Allah yang menjalankan. Ini namanya kalau kita mengaji tauhid, apa nama ni, Tuhan bersifat kuasa, berkehendak, berkuasa, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Oh, tu dia. Itu gunanya tuan-tuan. Jangan buat hafal 420 tu saja, lepas tu tak faham apa-apa pun. Tak boleh. Kena cerahkan lagi, syarahkan lagi. Tak apalah, nanti lain kali. Jadi muslimin dan muslimat sekalian, akhirnya bersurailah majlis itu. Siapa yang jadi wira di situ? Wira jahat Abu Jahal, wira baik Abu Bakar, wira senyap-senyap atas pagar Abu Talib. Abu Talib buat tak tahu je, dalam hati dia tak percaya, tapi dia tak kata. Ni kita harus jadi 3 daripada golongan ini. Salah satu daripada golongan 3 ini. Nak jadi golongan Abu Bakar kah? Nak jadi golongan Abu Jahal kah? Nak jadi golongan Abu Talib kah? Yang satu lagi di Madinah, nak golongan Abdullah bin Ubay kah? Munafik. Boleh jawab tuan-tuan? Mana satu? Pilih. Tentulah kita pilih dengan akal kita yang sehat. Aku nak jadi golongan Abu Bakar. Aku tak nak sama sekali jadi golongan Abu Jahal, Abu Talib, Abdullah bin Ubay dan sebagainya. Mesti ada tamakninah dalam diri kita. Nama kata dari Islam, dari Allah, kulluhum ajma'in, semua aku percaya. Macam tu. Percaya jugalah, tapi macam ni tak jadi. Boleh faham? Ada orang banyak kata begitu. Saya percaya, tapi apa? Tapi lah. Orang yang macam ni akan pergi ke tepi, tuan-tuan. Mesti kita jadi pendirian percaya sungguh-sungguh. Walau dikerat 18 sekalipun, hidup balik kita kata benda yang sama juga. Apa-apalah. Mati hidup balik pun contohnya, itu juga kita akan katakan. Ini nama yakin. Kalau yang was-was tu, bila sepit-sepit sakit, tukar. Bila susah-susah sikit, tukar. Bila susah sikit, lompat. Mari duk ceramah digombak ni bukan main, bersemangat lagi. Bila tersepit sikit, lompat. Itu bukan yakin namanya. Itu namanya Muhammad yakin saja. Boleh faham tak maksud saya tu? Siapa faham, tak faham pun tak apalah. Ini masalah iman, keyakinan. Iman Abu Bakar ni, ya Allah ya Tuhanku, dia kata dalam keadaan gawat begitu, dia kata kalau Muhammad ini cerita dia pergi ke kaki langit sekalipun saya percaya. Ini namanya yakin. Jadilah golongan Abu Bakar dalam keadaan apa masalah pun, tuan-tuan. Orang cerita ada pahala, ada dosa, ada neraka, ada syurga. Yalah, syurga tu syurga lah, tapi kita nak hidup di dunia ni. Kalau tak makan benda haram, tak ambil benda haram, macam mana nak kaya? Ini ada orang Islam berpandangan begitu. Ada? Tak ada? Kalau kata kita tak ada, kita tak ambil perhatian gelagat manusia di Kuala Lumpur ke di mana-mana saja. I nak hidup. Oh, orang lain tak makan, tak ambil benda haram, tak hidup lah dah. Oh, begitu. Pandangan dia tu kalau nak kaya, mesti masuk haram sama. Kalau tak ambil riba, tak kaya. Pandangan orang macam ni.
Ini golongan siapa namanya tuan-tuan? Golongan Abu Talib. Golongan Abu Talib. Pak saudara Nabi itu kan dia bukan tak percaya, tapi dia buat macam tu. Ni Abu Talib ni, I percaya, I tahu bahawa Muhammad tu bawa benda yang betul, tapi nanti malulah aku dengan masyarakat. Aku ni juga orang yang hebat, penghulu, tok gawa, macam-macam lah cerita. Dia memang penghulu Mekah tu. Dia panggil keturunan. Abdul Muttalib mati, ganti kepada anaknya yang sulung, Abu Talib bin Abdul Muttalib. Muhammad Nabi kita anak Abdullah, dah mati awal lagi, dalam masa kandungan lagi dah meninggal dah bapak dia. Abu Lahab ya juga pak saudara Nabi, tapi ini penentang nombor satu tuan-tuan. Bukan dia saja, bini dia sekali yang merangkat sebagai ketua kaum ibu. Jangan marah pula orang jadi ketua kaum ibu. Ya, Abu Lahab, Abu Lahbin, yang kita baca tabbat yada abi lahab. Nah, tapi jangan wakaf di situ ya. Tabbat yada abi lahabin wa tabb, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran zata lahabin wa imra'atuh, sampai akhir ayat. Sehingga Quran rakam dalam Quran. Allahu Akbar. Kalau kita baca ayat tabbat yada ni daripada surah Al-Lahab, kita baca sampai perkataan Abu Lahab tu siapa? Siapa Abu Lahab ni? Jawapan dalam hati kita dah tahu, ialah dia bapa saudara Nabi yang menyumpah kepada Nabi. Dia sumpah tuan-tuan. Abu Jahal ni jahat-jahat dia pun dia tak sumpah, tapi ini melampau betul lah pakcik apa tu ni. Tak boleh bagi harta orang macam ini pakcik ni. Tak apalah, itu bak pesaka pula. Abu Lahab ni dia kata tabballaka ya Muhammad. Oh, orang semua tercengang, apa punya pakcik ni menentang anak saudara. Jangan sangka bahawa air tenang tak berbuaya. Oh, itu orang Melayu kata. Ya. Jangan sangka bahawa dalam semak tak ada duri. Duri ada di mana-mana. Sehingga bila dia kata tabballaka ya Muhammad, celaka kau wahai Muhammad. Allahu Akbar. Kamu panggil kami begini ramai-ramai ni, kamu nak cerita kamu Rasulullah ni, cerita lain sikit sebelum pada itu. Nak cerita aku ni Rasulullah ke? Tu saja. Tabballaka ya Muhammad. Menyumpahlah tu bahasa kita. Kalau bahasa kita ni celaka kau wahai Muhammad, bahasa dia tabba. Tabballaka ya Muhammad, celaka engkau wahai Muhammad. Justru itu Allah turun ayat ini menyumpah balik kepada Abu Lahab dan juga isteri dia yang merupakan kaum ibu di perjuangan kaum ibu di ketika itu. Sebab itu dia sebut wamra'atuhu, celakalah Abu Lahab. Maksudnya tangan makna Abu Lahab tu sendiri. Wamra'atuhu, dan istrinya. Tu dia. Kita ni kalau orang sumpah pada kita tuan-tuan, kalau penakut-penakut menjadi berani tuan-tuan. Katalah kita ada selisih faham sedikit, celaka kau ustaz. Ustaz ni penakut sikit. Hai,
keluar silap pulut yang belajar di pondok dulu ni. Ya main gurau aja. Ini makna jadi berani kalau orang menyumpah kita. Sebab itu janganlah kita menyumpah-nyumpahkan orang. Ini nak marah sikit, sialan. Itu bahasa Sabah sikit. Sabah dia begitulah, dia nak marah. Dia nak kata babi, dia tak kata babi, tuan-tuan. Dia kata apa? Bayi benar, dia kata. Saya pun pelik juga. Bayi itu budak, rupanya babi. Dia sumpah kataan itu. Bayi banar, dia kata orang ini. Masya Allah, tuan-tuan. Allah sumpah balik kepada Abu Lahab. Tapi adab Nabi ni, tuan-tuan, akhlak Rasulullah ni maha tinggi, tuan-tuan, di kalangan manusia dan juga masuk malaikat. Nabi baca hanya 4 kali kalau tak salah dalam sejarah ni. Dibaca dalam sembahyang ayat ini. Dia menghormati pak saudara dia itu. Dia tak jaca bertalu-talu. Kalau kita ganyang habis-habisan, guting dalam sakapat, lekat di mana-mana lagi, habis terlekat. Pasal Allah sumpah. Allah sendiri menyumpah, bukan Nabi yang menyumpah. Tapi Nabi tak nak baca berkali-kali dalam sembahyang. Masya Allah, tuan-tuan. Jadi muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah, dah setengah jam dah saya bercakap, berasa macam tak puas lagi. Boleh sambung lagi ke? Tak payahlah kot. Muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah, Nabi menceritakan kepada penduduk Mekah ketika itu, dia pergi ke Palestin sahaja. Sebenarnya Palestin ni, bumi dia panggil Al-Ardul Anbiya, bumi para Nabi. Nabi Ibrahim di sana juga, dan Nabi-Nabi yang lain pernah datang ke situ. Kerana di situlah Palestin ni orang asal ramainya manusia duduk di sana. Tapi Palestin ni pula dicuaikan oleh orang Arab sendiri. Minta maaf. Pasal apa, tuan-tuan? Puncanya Yahudi yang nak sangat Palestin ni, kena tahu punca dia. Puncanya begini, tuan-tuan. Menurut cerita kawan saya yang pernah pergi ke sana, yang boleh dipercayai, dia jual tanah. Nak enjoy punya pasal, jual tanah itu kepada orang Yahudi. Jual runcit lah, jual tanah lot ke apa ke begitu. Macam kita ada buat tanah lot lah sini, tapi ada geran. Ini ceritanya, tuan-tuan. Jadi pada umumnya kita kata bumi Palestin itu Arab punya, tapi pada realitinya sebahagian besarnya bukan lagi orang Arab punya. Dia panggil macam kita di sini ni, tidak boleh jual kepada selain daripada bumi putra saja. Tapi walaupun tak boleh, dialibabakan. Itu lagi penyakit kita. Jangan tuan-tuan duk Alibaba lagi. Ni tanah sini lah gombak dulu. Oh ya Allah, saya dah lalu dah, sebelum jadi UAE tu lagi dah mari sini dah, round kan ni, nak cari tanah nak beli. Tapi masa tu murah lagi harga kawasannya. Naik universiti je, tuan-tuan. Universiti UAE tu melambung naik tanah. Satu kaki tak kurang daripada RM100. Itu dia, tuan-tuan. Menyesal tak kita yang jual awal-awal tanah tu? Oi, menyesal, tuan-tuan. Sebab itu bumi Palestin ini orang Israel nak ambil juga. Termasuk dengan kawasan Masjidil Aqsa ni.
Sedangkan dalam Quran disebut Masjidil Aqsa. Masjid Al-Aqsa. Masya Allah tuan-tuan. Lama dah masjid ini. Zaman Nabi tu dia dah ada dah. Sebelum pada itu memang ada dah tuan-tuan. Masya Allah. Nabi SAW sudah pergi sampai ke Palestin pada pagi itu, pada malam itu, dan balik pada sebelum pagi, sebelum naik matahari dah sampai dah. Masya Allah tuan-tuan. Nak menunjuk kenapa Allah tak naik daripada Mekah terus pergi ke sana je. Kesenang. Berdiri di atas batu tu, datang burak, naik ke atas lagi. Kenapa? Ini semuanya mencabar akal tuan-tuan. Suruh pergi ke Palestin ini Allah sebut dalam Quran sini, linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Justru Allah hendak kepada Nabi ini melihat kebesaran-kebesaran Allah di sekitar Palestin dan sekitar perjalanan itu, supaya Nabi tengok dengan mata kepala dia sendiri. Innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar dan lagi maha melihat. Sebab itu kita ni kena pergi jelajah. Saya buat teka-teki pagi tadi dengan Haji Brunei pada sekali, kedai minum tadi. Bukan sembang kosong tuan-tuan, sembang Isra' Mi'raj di masjid, di kedai kopi, sambil minum teh tarik, sembang Isra' Mi'raj. Ya, tujuannya orang yang paling menjelajah paling jauh sekali dalam dunia ini siapa? Tak lain tak bukan ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita yang duduk sini sudah rata dah, dunia dah pergi belakang dah. Bumi mana yang kita tak pergi lagi? Tak jauh. Tapi Nabi SAW pergi ke Palestin, itu satu cerita. Kemudian dari Palestin itu naik ke langit. Berapa punya jauh tuan-tuan? Tuh, sampai dia berdiri di atas batu tu, batu tu pernah ikut naik dengan Nabi. Ya Allah, ya Tuhanku. Nabi berpijak atas batu di Palestin. Ada buktinya. Tuan-tuan carilah sendiri. Berpijak di atas batu itu, bila Nabi naik, batu tu nak ikut naik. Tuh, pasal apa tuan-tuan? Bodoh punya batu. Pasal apa? Batu tu sebenarnya sayang kepada Nabi, tak mau berpisah dengan Nabi kita. Dia tak nak berpisah, nak ikut juga, nak naik ke langit. Jangan kata batu ni bodoh, betul lah, bukan begitu. Batu tu sayang kepada Nabi, sehingga Jibril kata berhenti kamu. Berhenti, dia tergantung-gantung di situ. Lah ni tak nampak dah bergantung. Sebab ikut kisahnya wallahu alam, di segi logik, di segi betul yang tidak, perempuan tu berhenti situ mengandung. Tengok-tengok ke atas, batu duduk tergantung atas kepala dia. Terkejut tu melahirkan anak. Wallahu alam betul ke tidak kisah itu. Itulah di bubuh tiang. Dia anjung lah, macam Masjidil Aqsa sini, dia anjung sana dekat kedai minyak nak ukur. Wallahu alam lah, saya pun tak tahu. Tak pernah pergi. Orang yang dah pergi lagi, alhamdulillah. Ada lagi batu tu, batu tergantung nama dia. Ada dalam handphone saya tu, orang hantar mesej ni ke batu tergantung. Bukan dia yang itu. Itu semua mainan apa ke tak tahulah pula saya. Ada dalam handphone kita, tengok batu tergantung. Bukan itu. Masa waktu batu tergantung tu tak sempat siapa pun ambil gambar lagi tuan-tuan. Dah bertungkat dah. Di rumah saya adalah hak dia tungkat tu. Jelas pasal batu lagi berkilat di atas. Batu Masjidil Aqsa. Pergilah tuan-tuan jelajah ke sana. Siapa yang paling jauh sekali perjalanan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jangan cerita apa Jibril lah jauh pergi balik naik turun. Jibril bukan makhluk manusia. Makhluk manusia ni pergi dengan jasad dan roh. Sebab itu orang berkata bahawa Nabi Isra' Mi'raj dengan roh saja itu tak jadi mustahil. Malam tadi saya mimpi pergi ke Palestin lah. Tuan-tuan percaya tak? Percaya. Mimpi ni boleh pergi jauh sampai ke mana-mana tuan-tuan. Malam tadi saya mimpi pergi ke Mekah lah, pergi tawaf, pergi sa'i apa semua. Percaya tak? Percaya. Mimpi. Tapi kalau saya pergi dengan jasad dan roh, orang tak percaya. Tapi kita kena percaya dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Cukuplah. Mudah-mudahan kita dapat berbincang dengan mana-mana ustaz tentang hal Isra' Mi'raj ini untuk menjadi pengajaran kepada kita semua supaya menambatkan lagi iman kita dengan sekuat-kuatnya insya-Allah. Kita akhiri dengan aqulu hadza li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na wa 'allimna. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wal mursalin wa alihi washabbihi ajma'in. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa sahbihi sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Allah